sebaya biasanya ditakdirkan sebagai susunan pangkat siapa dalam satu set rakan sebaya yang paling disukai atau dilihat sebagai paling popular berdasarkan hierarki yang dipersetujui oleh belah rakan sebaya. Okey, mari kita mulakan dengan jenis-jenis rakan sebaya. Jenis-jenis rakan sebaya ada 5, iaitu popular, average, neglected, rejected dan akhir sekali controversial. Berikut merupakan jadual status rakan sebaya di mana ia membahagikan kepada lebih ramai yang meminati dan kurang diminati. Yang pertama adalah kontroversial, di mana golongan mereka ramai yang meminati dan juga ramai yang tidak meminati mereka. Seterusnya adalah popular, di mana mereka ramai yang meminati tetapi kurang orang yang tidak meminati mereka. Yang ketiga adalah average, di mana mereka adalah golongan yang berada di tengah-tengah, di mana mereka tidak ramai musuh dan juga tidak ramai yang meminati mereka. Seterusnya adalah rejected, di mana mereka kurang diminati orang ramai dan juga kurang orang yang menyukai mereka. Dan terakhir adalah neglected, di mana dia adalah rakan yang jenis terpinggir dan dia tidak ramai kawan dan juga tidak ramai musuh dan kurang bergaul. Raja popular adalah mereka yang disukai ramai rakan sebaya dan tidak disukai hanya segelintir orang. Individu ini biasanya mahir dalam interaksi sosial dan mengembangkan hubungan antara rakan sebaya yang positif. Mereka biasanya dilihat sebagai cool dan dicontohi oleh rakan sebaya. Hal ini kerana mereka cenderung untuk kerjasama, mesra, bergaul dan sensitif kepada orang sekeliling. Mereka biasanya mempunyai kebolehan sosial yang unggul berbanding remaja biasa. Hal ini kerana mereka menunjukkan kemahiran menyelesaikan masalah sosial yang lebih besar dan lebih kerap terlibat dalam interaksi rakan sebaya yang menyeronokkan dan mempunyai tahap agresifan yang rendah. Seterusnya merupakan average. Purata rakan sebaya ditetapkan di tengah-tengah kerana mereka menerima purata bilangan pencalonan positif dan negatif yang sama. Mereka disukai oleh rakan sebaya tetapi tidak disenangi oleh orang lain. Hal ini mungkin disebabkan sifatnya yang peramah dengan rakan-rakannya tetapi bersifat sebaliknya dengan orang lain. Selain itu, pada status ini kemungkinan juga dia kurang mahir bersosial dan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, pada status ini, dia kurang mahir untuk menyelesaikan sesuatu masalah jika dia tidak berurusan dengan rakan sebayanya. Seterusnya ialah neglected atau kita ketahui sebagai diabaikan. Biasanya merupakan kumpulan yang paling kurang prososial, di mana mereka kurang bergaul bersama rakan-rakan, guru-guru, ibu bapa maupun orang di sekeliling mereka yang menjadikan mereka sering dikategorikan sebagai pemalu. Disebabkan ini, mereka tidak begitu disukai atau tidak disukai oleh rakan-rakan sebaya. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna mereka lebih sunyi daripada kanak-kanak yang lain. Tambahan pula, walaupun kemahiran sosial mereka yang rendah, mereka berjaya mengatasi orang lain dalam pencapaian akademik. Contohnya, kita ambil nama Ali. Ali walaupun mendapat pencapaian akademik yang tinggi, iaitu dia mampu memperoleh nombor 1 dalam kelasnya, tapi Ali tidak mempunyai begitu ramai kawan. Hal ini mungkin kerana perangai Ali yang begitu nerd atau selalu belajar membuatkan orang tidak berminat dengannya. Mereka mungkin mempunyai kawan tapi tidaklah kawan yang rapat ataupun begitu baik. Okey, rejected. Rejected bermaksud mereka menerima banyak pencalonan negatif dan sedikit pencalonan positif. Individu ini selalunya mempunyai prestasi akademik yang lemah dan lebih banyak masalah tingkah laku di sekolah. Selain itu juga individu ini juga kurang kepercayaan diri. Rejected mempunyai 2 contoh, iaitu remaja yang ditolak secara agresif dan remaja yang ditarik balik. Okey, remaja yang ditolak secara agresif menunjukkan tingkah laku yang bermusuhan dan mengecam, agresif secara fizikal dan mengganggu. Mereka mungkin membuli orang lain, menahan persahabatan, mengabaikan dan mengecualikan orang lain. Walaupun mereka kekurangan, mereka cenderung untuk melebih-lebihkan kecekapan sosial mereka.
Kedua, remaja yang ditarik balik adalah menarik diri secara sosial, berhati-hati, pemalu, cemas dalam situasi sosial dan kurang keyakinan. Mereka berisiko untuk dibuli. Seterusnya adalah ciri-ciri rakan sebaya yang kontroversial, di mana mereka menggabungkan ciri-ciri popular dan juga ditolak. Mereka sangat disukai oleh sesetengah rakan sebaya, akan tetapi ramai juga yang tidak menyukai mereka. Mereka kelihatan aktif, tegas dan sangat bergaul, dan juga sering dianggap sebagai seorang pemimpin. Pada masa yang sama, mereka digambarkan seorang yang sangat agresif dan suka mengganggu, ataupun mereka juga seorang yang sombong. Apabila di dalam akademik, mereka seorang yang disimpulkan sebagai seorang yang lambat, akan tetapi ada masa mereka akan menjadi seorang yang sangat cemerlang. Contoh rakan sebaya yang kontroversial adalah seorang samseng sekolah ataupun budak-budak nakal, akan tetapi ada masa yang sama mereka sangat fokus dalam pelajaran. Akhir sekali kesimpulannya. Pada umumnya, semua jenis rakan sebaya mempunyai kebaikan dan keburukan tersendiri. Sebagai seorang manusia, kita perlu menilai dari segi kewarasan yang sepatutnya. Pilihlah sahabat yang membawa kebaikan untuk kita dan manfaat untuk masa hadapan.